umpama bayang, kadang ada, kadang tiada. Melihat duit dihulur, tak mampu bersuara. Manusia buat, Tuhan melihat. Ajal tiba, si roh dibentang. Projek dilulus, pangkat dinaik, urusan menjadi mudah. Orang memberi, dia terima. Orang gak beri, dia pula minta. Amanah jujur, semaikan di hati. Hidup aman dan damai. Pandai-pandai, jauhi rasuah. Integriti dipelihara. Demikianlah slogan yang menggambarkan senario amalan rasuah yang masih berlaku dengan kerap sekali di tanah airku yang telah merdeka selama 62 tahun. Selamat sejahtera, salam sayang buat negaraku dan salam Malaysia Baharu saya titipkan kepada semua. Hadirin yang dihormati sekalian, jikalau pada hari ini saya hulurkan sebiji gula kepada para hakim sebelum berdirinya saya di sini, maka adakah perbuatan sedemikian dianggap sebagai rasuah? Sekiranya ya, mengapa tidak dianggap saja sebagai sebuah pemberian hadiah? Hal ini demikian kerana menurut Muhammad Ezam bin Muhammad Nur dan Sabtu Waluyo dalam bukunya Islam and the Issue of Corruption, mereka mendefinisikan perbuatan ini sebagai rasuah pasif, iaitu perbuatan menerima sesuatu dari seseorang atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukannya yang bertentangan dengan kewajipan mereka. Menurut Peta Rasmi Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia, SBRAM pula, terdapat 7 bentuk rasuah yang masing-masing terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah serta diskaun. Hadirin sekalian, sedarkah kini bahawa pemberian sekecil sebiji gula mampu membabitkan anda dengan kesalahan Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Apatah lagi dengan duit yang beratus-ratusan. Namun demikian, pernahkah gambaran sebegini timbul pada fikiran pemberi dan penerima rasuah apabila duit dihulurkan di bawah meja? Di manakah nilai integriti yang patut dijiwai oleh masyarakat Malaysia? Oleh itu, untuk menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan membicarakan topik rasuah di bawah 3 kayu ukur utama, iaitu yang pertama, rasuah, pemangkin ketadusan pendapatan negara, dan yang kedua, saya akan menguraikan teori utama yang mendorong kepada amaran rasuah, dan akhir sekali saya akan menerangkan modus operandi pihak SPRM dalam menangani amalan rasuah. Pada penghujungnya, ayo kita sama-sama ikhtiarkan sejauh manakah keberkesanan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 dalam merealisasikan aspirasi negara sifar rasuah. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa membazirkan masa, eloklah kita sama-sama menerokai kayu ukur yang pertama di bawah madu kata rasuah, pemangkin ketentusan pendapatan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 17 April yang lalu, seramai 24 pegawai JPJ datang direman oleh pihak SPRM kerana disyaki menerima rasuah sebanyak RM10,000 hingga RM30,000 Malaysia secara bulanan oleh setiap anggota. Bayangkan hadirin hadirat sekalian, sekiranya duit suapan itu disalurkan ke aliran yang betul, iaitu dibayar untuk pentadbiran cukai pendapatan negara, maka adakah hasil pendapatan negara kita akan merosot seperti hari ini? Ini hanyalah setakat kes rasuah yang telah ditangkap. Bagaimana pula dengan individu maupun organisasi yang masih belum lagi ditangkap? Namun demikian, didapati tindakan yang drastik tidak diambil oleh pihak berkuat kuasa lantas menjurus kepada fenomena rasuah seperti cendawan tumbuh selepas hujan pada hari ini. Berdasarkan perangkaan yang dijalankan oleh Global Financial Integrity Report 2017, antara tahun 2004 hingga 2015, Malaysia telah kehilangan sebanyak RM1.8 triliun Malaysia menerusi aliran kewangan tidak sah yang mana sebahagian besar daripadanya terdiri daripada amalan rasuah. Sudah terang lagi bersuluh, kita sememangnya tidak dapat menafikan bahawa rasuah merupakan pemangkin kepada
ketandusan pendapatan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, Indeks Persepsi Rasuah di Malaysia mencatatkan skor 47 pada tahun 2017 menunjukkan dalam 10 orang pekerja Malaysia, separuh daripadanya pernah terlibat dengan gejala rasuah, terutamanya golongan pegawai polis, ahli majlis tempatan, pemungut hasil serta penjawat awam. Oleh itu, pada hari ini saya akan menguraikan teori utama yang mendorong kepada amalan rasuah. Profesor Mak Yang Burhanuddin Jalal telah merumuskan punca rasuah ini kepada 3 teori utama, iaitu teori kesempitan hidup, teori peluang terbuka dan teori perbuatan curang. Pertama sekali, menyedari hakikat bahawa pendapatan seorang pegawai polis, penguatkuasa JPJ mahupun pekerja sektor pentadbiran awam adalah rendah, faktor kesempitan hidup mendesak golongan ini untuk mengamalkan rasuah demi sesuap nasi bagi menyara keluarga masing-masing. Saya yakin pada ketika ini pasti ramai yang berfikir, sekiranya teori kesempitan hidup ini benar, mengapa pada hari ini kebanyakan pelaku rasuah terdiri daripada mereka yang mewah kehidupannya? Dalam pandangan Vito Tanzi, terdapat 2 jenis rasuah, iaitu rasuah kerana kesempitan hidup dan rasuah kerana tamak dan rakus. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa naluri manusia sememangnya begini. Apabila diberikan sesuatu, kita inginkan lebih banyak sehingga tiada penghujung yang mampu memuaskan keinginan kita. Seterusnya, teori peluang terbuka pula dikatakan lebih kerap berlaku pada peringkat golongan atasan menurut foto rasmi SPRM atas faktor NGO, iaitu need, keinginan, greed, ketamakan dan opportunity, peluang. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan ini dikatakan sebagai golongan bijaksana dan lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Sekiranya peluang dan ruang tidak disediakan, mereka akan mencipta peluang dan mengurus peluang tersebut. Bab kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Akhir sekali, apabila kita menilai dari perspektif agama pula, tidak mengira agama apapun, teori perbuatan curang sememangnya membantah amalan rasuah. Namun, amalan rasuah ini sebenarnya dipupuk dalam diri mereka sempena proses pertumbuhan menjadi seorang remaja ataupun dewasa lantaran faktor persekitaran dan pendidikan yang tidak mantap. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sejuk hati bukan melihat fenomena rasuah di Malaysia pada hari ini. Tanpa disedari, 5 bulan lagi negara Malaysia akan menjelang tahun 2020. Namun, sejauh manakah pencapaian aspirasi wawasan 2020 setakat kini? Pelbagai dasar telah dilaksanakan untuk mendukung prinsip integriti. Sehinggakan Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional GISCC telah ditubuhkan pada tahun 2018, 1 Jun 2018, susulan langkah kerajaan yang amat serius dalam usaha membanteras rasuah. Walau bagaimanapun, air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam. Segala inisiatif ini dianggap tidak berkesan apabila kita melihat kepada senario yang begitu masyghul pada hari ini. Oleh itu, ayo kita bergerak ke kayu ukur yang terakhir, modus operandi PSPRM dalam menangani amalan rasuah agar kita dapat bersama-sama mencari penyelesaian kepada masalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Pelan Anti Rasuah Nasional telah di 2019-2023 telah bersedia untuk menumpaskan gejala rasuah dengan 6 strategi, 17 objektif strategi berserta 115 inisiatif. Antaranya adalah pengenalan sistem pengisytiharan harta anggota pentadbiran dan ahli parlimen, penguatkuasaan undang-undang yang lebih berkesan, memperkukuhkan pendidikan di peringkat sekolah rendah dan sebagainya. Oleh kerana pelan ini cukup lengkap dan menyeluruh, inisiatif ini amat dipandang tinggi oleh kesemua lapisan masyarakat dalam usaha membanteras amalan rasuah yang sudah lama menguasai Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, bertindak secara jujur dan amanah mengikut bidang kuasa dan tugasnya, telus, tiada konflik peribadi, berwibawah accountability serta patuh kepada segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan, itulah integriti.
kita sememangnya tidak dapat meramalkan keberkesanan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 ini. Namun, kita sebenarnya mampu untuk mempertingkatkan integriti Malaysia dengan melakukan langkah yang pertama dari diri sendiri. Semaikanlah semangat jiwa bebas rasuah dalam jiwa kita. Tanamkanlah nilai amanah dan patriotisme dalam hati kita agar suatu hari nanti Malaysia berjaya mencapai aspirasi negara sifat rasuah demi bangsa, agama dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pidato yang telah disampaikan. Seterusnya dipersilakan Yang Hormat Datuk Muhammad Sabi bin Haji Abdullah untuk mengajukan soalan kepada pemidato. Silakan. Tes. Tahniah kepada saudara Hawa Kiat atas penyampaian sebentar tadi. Saya ingin mendapat penjelasan sikitlah tentang pandangan saudara. Adakah benar kita mengatakan isu-isu integriti berkait rapat dengan etika dan nilai murni dari seorang, maknanya kalau adakah melibatkan diri mereka itu boleh menimbulkan rasuah, nilai daripada mereka? Terlebih dahulu, terima kasih saya ingin ucapkan kepada Datuk atas soalan yang ditujukan sebentar tadi. Adakah rasuah ini terkait dengan nilai dan amanah dari diri sendiri? Sebenarnya, apabila kita menilai masalah ini dari akar umbinya, masalah ini sebenarnya berpunca dari diri sendiri. Kerana apa? Sekiranya pada hari ini pihak kerajaan melaksanakan 100 maupun 1000 inisiatif, namun pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan oleh diri sendiri, tidak datang dari jiwa diri sendiri untuk membenteras amalan rasuah ini, maka sudah pasti inisiatif ini tidak akan berkesan. Oleh itu, saya sememangnya bersetuju bahawa nilai murni ini sememangnya berkait dengan amalan rasuah. Oleh itu, sebenarnya bagaimana bagi kita untuk memupuk nilai membanteras rasuah dalam diri mereka, dalam diri kita? Sebenarnya senang sahaja menerusi program-program kemerdekaan. Contohnya, pidato kenegaraan pada hari ini. Menerusi pidato pada hari ini sudah pasti akan tersemainya sedikit jiwa dan jiwa untuk membanteras rasuah pada masa hadapan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah.